Okey, kelas bab 7 geometri koordinat. Okey, jadi dalam geometri koordinat ni kan dia ada kira jarak, titik tengah, lepas tu pembahagi tembereng garis. Lepas tu apa lagi? Lepas tu garisan selari, garisan serenjang Lepas tu luas poligon. Luas poligon dengan lokus. Okey. Okey, jadi kita mulakan dulu dengan nombor 1. Okey, satu garis lurus melalui M 42 dan N 14 8. Titik S membahagi tembereng MN. So jadi kelas lukis je garisan itu begini, katakan sini M, sini N. Jadi M dekat sini 42, N dekat sini adalah 14 8. Biasakan diri melukis. Lepas tu dia kata titik S ni membahagi. So sini S katakan Okey, dengan keadaan 3MS sama dengan 2NS. So kelas kalau ada macam ni jangan letak suka hati pastikan awak buat dia punya pecahannya tu. So kalau 3MS sama dengan 2NS, so simple je. Mana awak nak gabungkan nombor dengan huruf kan. Okey, katakan NS ni bawa sini. Jadi bahagi kan. Lepas tu 3 bawa sana. Jadi bagi. Jadi 2/3. So kalau awak silangkan balik awak dah silang balik. Awak dapat balik yang atas. Faham tak? 3MS sama dengan 2NS. Dapat kan? So MS sama dengan 2, NS sama dengan 3. So pelajar selalu terbalik. Jangan terbalik. So MS 2, NS 3. Macam tu. Okay. Alright. So bila dah sampai sini barulah awak kenal pasti rumus apa. So rumus yang akan kita pakai adalah NX1 plus MX2 per M plus N dengan NY1 plus MY2 per M plus N. So ini adalah sama dengan koordinatnya XY. Okay. So jadi bermakna nak cari S1. Okay, jadi mula-mula sekali awak kena label dulu mana M mana N. Mesti MN. Lepas tu sini mesti X1, Y1, sini X2, Y2. Dia mesti bersilang. N ni dia mesti bersilang dengan sini. Macam ni. So jangan salah Itu hari masa periksa ramai yang salah. Jangan salah kat situ. Okay. Okay, lepas tu kita masukkanlah N X1, N3, X1 adalah 4 plus M dia 2, X2 adalah 14. So dua-dua ni M plus N adalah 5. Okay. So kat sebelah sini pun sama. So sini 3. Y1 2. 2. Y2 8. So per 5. So sama dengan XY. Maknanya ni S lah kan. Ni S. Okay. Okay, lepas tu kira semua. 4 darab 3 12 campur 14 darab 2 28. Jadi 40 per 5. Satu lagi adalah 6 campur 16. Berapa tu? 22 per 5. Okey. Jadi 40 per 5 ini adalah 8. 22 per 5. So ini adalah koordinat bagi S. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Cari persamaan bagi garis lurus yang melalui titik -2 6. Okey, dan selari. Okey, perkataan selari dengan garis lurus itu. Bila soalan nak persamaan garis lurus, awak terus automatik ingat Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Maknanya rumus untuk mencari persamaan. Faham tak? Okey, lepas tu kita kenal pasti ada tak dia melalui titik? Ada. So ini titik ni adalah X dengan Y. Itu yang X1 Y1 lah. Jadi Y tolak 6 sama dengan M kita tak ada. So X tolak -2. Faham tak? So bila M ni tak ada bermakna M ni kena cari. M ni kecerunan. So biasanya nak mencari kecerunan ada 2 koordinat kan. Tapi kita tak ada koordinat tau. Kita ada apa? Dia kata selari dengan garis lurus ini. So kita ada lagi satu garis lurus. Jadi daripada garis lurus itu oleh kerana dia selari bermakna kecerunannya apa? Kecerunannya sama. Garisan selari tu dia begini. Macam ni. So bila garisan selari maknanya kalau kat sini M dia 2, kat sini pun 2. Faham tak? Jadi bermakna M ni tu adalah sama. Okey, jadi bila sama,
Kita tengok persamaan itu 2x tolak 4y tambah 5 sama dengan 0. So kita kena pasti kecurunan dekat sini. So kalau kita nak kena pasti kecurunan dekat sini, pastikan kita akan tinggalkan y. Jadi bawa ke semua ke sebelah kanan. Nampak tak? Negatif 2x ni bawa sana jadi negatif. Ini pun bawa sana jadi negatif. So tinggalkan y, negatif 2x tolak 5 bahagi dengan negatif 4. Okay. So y sama dengan, pecahkan semua ni. So negatif 2x bahagi negatif 4 dengan negatif 5 bahagi negatif 4. Faham? So y sama dengan, potong, tinggal 2 jadi 1/2x ataupun x/2. 1/2x lah. Senang. Ni jadi positif 5/4. So dekat mana M? Good, 1/2. So bila M sama dengan 1/2, dia menggunakan M yang sama. Jadi masukkan ajalah 1/2 x tolak-tolak jadi tambah. Okay, lepas tu kembangkan. Kembangkan. Jadi 1/2x tambah 1/2 darab 2. Kalkulator lagi 2/2 lah kan. Jadi 2/2 adalah 1 tambah 6. 6 ni bawa sana. Okay. So y sama dengan 1/2x tambah berapa? 7. Betul. Tepat sekali. Okay. So ingat perkataan selari tu apa konsepnya. Okay, seterusnya nombor 3. Diberi garis lurus x tolak 5y tambah 4 sama dengan 0. Dan garis lurus 2px tolak 7y sama dengan 5 adalah berserenjang antara satu sama lain. Kalau berserenjang tu makna kalau satu garis macam ni, satu lagi macam ni. Maksudnya dia 90 darjah. Jadi apa konsep kalau berserenjang ni? Berserenjang ni konsepnya M dia tu. Sini M1, sini M2 katakanlah. Nak terbalik pun tak apa. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So tu kalau serenjang. Kalau selari tadi, M dia sama. Kalau serenjang benda ni. Okay, jadi kita ada dua persamaan. Okay, jadi apa kita nak buat dengan persamaan tu? Jadikan dia y tu single. Lepas tu carilah dia punya kecerunan. Okay, so persamaan pertama. X tolak 5y tambah 4 sama dengan 0. Tinggalkan. Okay, lepas tu x ke sana, 4 ke sana. Tolak x tolak 4. Betul. So y sama dengan negatif x tolak 4 per negatif 5. Pecahkan. Negatif x per negatif 5 tolak 4 per negatif 5. So, mudahkan dia. 1/5x, betul. Tambah 4/5. Okay, ini baru persamaan yang ini. Okay, persamaan kedua pula. 2px tolak 7y sama dengan 5. Negatif 7y sama dengan 5. Tolak 2px, betul. Okay, lepas tu y sama dengan negatif pula. 5 tolak 2px bahagi negatif 7. Pecahkan. 5 per negatif 7 tolak 2px per negatif 7. Okay, lepas tu permudahkan. Okay, tambah apa? 2px per 7. Okay, now banding bezakan dia. Macam mana nak banding bezakan dia? So, sini ini M1 yang pertama tadi. Mana M2? Ni jangan ambil X tau. Yang sebelah X je. Ni M2. So jadi masukkanlah dalam rumus ini. M1 apa? 1/5. M2 2p per 7 sama dengan negatif 1. So bila darab macam biasa. 1 darab 2 2p. 5 darab 7 35. Faham? Okay, gerak. 2p sama dengan negatif 1 darab 35. Negatif 35. So, P sama dengan, yes, settle. Okay, tak perlu jadi perpuluhan pun. Biarkan je dalam bentuk pecahan pun boleh. Okay, so simple je kan. Jadi, kena faham konsep selari dan serenjang. Okay. So, seterusnya nombor 4. Raja menunjukkan garis lurus KL dan garis lurus LM yang bersilang pada titik L. Okay. Lepas tu dia kata persamaan garis lurus KL ialah y tolak 12 sama dengan 2x. Lepas tu dia kata sudut KLM. Tengok. Sudut KLM. So di mana sudut? Sudut mesti tengah-tengah huruf L. Jangan tak tahu lagi. Ni sampai sekarang tingkatan 5 pun masih lagi yang tak tahu. So L ni KLM. So ini adalah 90.
So, bila situ 90 kelas, apa yang kita boleh dapat buat kesimpulan dengan persamaan itu? Cuba fikir. Betul, bagus. Apa dia tadi? Garisan LM itu adalah serenjang. Serenjang dengan apa? KL. So, bila dia serenjang bermakna, dia akan pakai konsep apa? Kecerunan apa? Yes, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So, tak kisahlah awak nak letak M1 mana-mana. Kata sini M1, sini M2. So, cutting korang lah. Mana-mana pun tak apa. Okay. Okay. So, dia kata persamaan garis lurus KL. KL adalah ini. Label. Y tolak 12 sama dengan 2X. And then, sudut dah. Dia kata, cari persamaan garis lurus LM. Okay. Macam mana tadi saya ajar macam nak buat persamaan garis lurus tadi? Untuk buat persamaan garis lurus, mesti Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1. Y1 dengan X1 ni mesti koordinatnya. Okay. Ada tak dekat garisan LM ni koordinat? Apa-apa koordinat dekat LM tu? Sepanjang garisan LM. Ni kan garisan LM ni. L ada koordinat? Tak ada. Tengah-tengah ni ada koordinat tak? Tak ada. Yang ada apa? M ada tak? M ada. Okay, M berapa? Koordinat dia 8 dengan 0. So, bila ada, inilah jadi X1, Y1. So, kita ganti. Y tolak 0 sama dengan M, X tolak 8. Jadi, masalah kita apa? M. Good. So, bila M tak ada, kena cari. Macam nak cari M? Dia garisan apa tadi? Serenjang. Bila serenjang kena pakai apa? M1 darab M2. Ada tak M1 kecerunan yang lain? Dekat KL tu. Macam nak cari? Tinggalkan Y. So, Y tolak 12 sama dengan 2X. Y sama dengan 2X tambah 12. So, apa kecerunan dia? 2. Ni M1 kan? Okay, macam mana nak cari kecerunan LM? Masuk rumus. Betul. So, 2 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 per 2. Okay. So, dah dapat dah lah. Jadi, Y tolak 0 sama dengan negatif 1 per 2 X tolak 8. Y tolak 0 adalah Y. Ni kembang. Negatif 1 per 2 X tambah 1 per 2 darab 8 berapa? 4. Betul. Okey, selesai. Simple je, tak susah pun. Okey, kita pergi kepada B, koordinat titik L. Okey. Kelas, apa maksud koordinat titik L ni? Okey, tengok, bersilang pada titik L. Bersilang. Okey, kalau bersilang, persilangan. Okey, macam mana kita nak cari? Mesti ada dua garisan. Jadi lepas tu kita akan buat apa? Persamaan serentak ataupun kita menggantikan. So, LM kita dah dapat ni tadi. So, Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 4. KL pun dah dapat juga. Nampak tak? ML, KL. Jumpa dekat L kan? Jadi, kena ada dua persamaan. So, Y sama dengan berapa tadi? 2X tambah 12. So, nampak tak Y sama dengan Y sama dengan? Yes, kita samakan. Dah. Apa masalahnya? Apa tujuan kita nak samakan? Supaya nanti perasan tak awak dapat X nanti. Bila dia nak koordinat, mesti ada X dengan Y. So, bila dah dapat X, bolehlah cari Y kan? Itu motifnya. Faham tak? Okay. So, kita ada dua kat sini kacau. And then, kita matikan dulu dengan darab dengan semua orang. Okay. Jangan darab dengan X tu pula. X tu memang dah milik dia. So, dia akan jadi negatif 1X tambah 8 sama dengan, apa tu? 4X tambah 24. Good. X kumpul X. Negatif 1X ni gerak ke sana. Okay, jadi 24 ni patah ke kiri. Bawa ke kiri situ. Okay, jadi 8 tolak 24. Good. Negatif 16. 4X tambah 1X. 5X. So, X sama dengan berapa kelas? Negatif 16 per 5. Okey, bila dah dapat X, cari Y. Pilihlah mana-mana Okey, katakan saya ambil Y sama dengan 2X tambah 12. So, Y sama dengan 2. X kita adalah 16 per 5. Gantikan je. Okey, kalkulator. Berapa dapat? Negatif 28 per 5. Negatif positif?
Positif Positif 28/5. Betul. So jadi dah dapat XY. Koordinat L tulislah balik. Cantik-cantik. Negatif 16/5 dengan 28/5. So kita dapat. Jadi cari satu-satu. Cari satu-satu sampai dapat. Pastikan faham dia punya konsepnya. Kan? Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan 3 garis lurus. Okey, tengok. Ada tak garis lurus yang awak kenal? Selari, betul. Jadi bila selari apa konsep tadi? Kecerunan sama, betul. Okey, ungkapkan P dalam sebutan H. Ungkapkan P dalam sebutan H. Okey, mana H? Oh, sana H. Okey. So kelas, ini bentuk apa? Ini bentuk apa ni? Persamaan tu. Y per H tolak X per K sama dengan 1. Dia ada sama dengan 1. Ini namanya kelas, dia adalah bentuk pintasan. Ya. Bila dia bentuk pintasan bermakna, di bawah Y itu adalah pintasan Y. Jadi, pintasan Y untuk garisan ini kat atas ni. Jadi, kalau Y per H, maknanya pintasan Y dia adalah H. Faham tak? Di bawah X tu adalah pintasan X. So, kalau X dia K, bukan K, negatif K. So, sini akan jadi negatif K. Faham tak? Ini adalah bentuk pintasan. So, bentuk pintasan wajibnya adalah sama dengan 1. Wajibnya adalah sama dengan 1. Lepas tu, barulah namanya bentuk pintasan. Lepas tu, Y tu bawah dia pintasan Y. X tu bawah dia pintasan X. Okey. Jadi, bila dia nak P dalam sebutan H, so, kita ada H kat sini, kita ada P kat sini. Okey. Apa kaitan H dengan P ni? Ya, H tu boleh jadi koordinat. Okey, apa koordinat dia? 0 H kan? 0 H kan? H kan pintasan Y tadi H. Jadi 0 H. Okey. Jadi 0 ini adalah X. H ini adalah Y. So kita ganti persamaan apa yang kita ada? 0 H ni berada di ke atas persamaan ini. So boleh pakailah apa sahaja koordinat yang berada di atas garis lurus itu, dia berhak menggunakan garis lurus itu. Jadi untuk A itu PY sama dengan 3X tolak 18. PY kita berapa tu? H, betul. X kita berapa? 0, betul. Okey, jadi PH sama dengan 0 tolak 8 adalah negatif 18. So, soalan nak P dalam sebutan. Jadi, P tinggal negatif 18 per H. Nampak tak? P dalam sebutan H. Kan? Simple je. Jadi kena pandai lah bentuk-bentuk ni. Kena pandai pintasan. Kena tahu apa bentuknya. Kena faham. Okey. A dalam sebutan K dengan P. Oh, A kat sini. Ni A. Okey. Jadi ni selari kan? Okey, bila selari konsepnya apa? Kecerunannya sama. Okey, jadi bila kecerunan sama, apakah kecerunan yang garisan ini? Tinggalkan Y. Bagus. So, tinggalkan Y. 3X tolak 18 per P. Bagus. So, pecahkan. 3X tolak P. 3X per P tolak 18 per P. Jadi, M kat sini apa? Bagus, 3 per P. So, dia sama kan? So, M sama dengan 3 per P. Jadi, macam mana nak kaitkan tu? Kita dapat maklumat M sama dengan 3 per P. Yes, cari M. Kecerunan apa rumus dia? Y2 tolak Y1. Bagus lagi. X2 tolak X1. Okey, sekarang ni ada tak Y2-nya? Kecerunan A. Kecerunan pula. Koordinat A apa? 0A. Ni bukan 9 tau. Ni A. Okey. Koordinat yang K ni, koordinat yang dekat K ni apa? Negatif K, 0. Okey, so dah adalah tu koordinatnya kan? Jadi, kecerunan rumusnya adalah Y2. Okey, jadi A tolak 0 per 0 tolak negatif K jadi tambah K. Nampak tak? So, A tolak 0 adalah A, bukan 0 0 tambah K adalah K. Okay. Good, darab silang. So, AP sama dengan 3K. Dia nak A dalam sebutan. Tinggalkan A, 3K per P. So, nampak tak? A dalam sebutan, K dan P. Okay. Jadi, tadi tu yang kita belajar tadi selari serenjang tu, diaplikasikan dengan soalan 5 dan 4. Sorry. Okey, jadi kalau kita tak ingat
tak tahu dia punya konsep, memang tak boleh buat lah 5 dengan 4 ni. Jadi kena faham konsep tu betul-betul. Okay, baru boleh buat. Baru awak nak buat tu macam, macam ni. Lepas tu kena faham. Kalau koordinat tu, boleh pakai tak dekat persamaan tu. Boleh pakai dengan syarat apa? Dia berada di atas garis itu. Bolehlah pakai. Lepas tu kena ingat apa rumus kecurunan. Macam mana nak dapat kecurunan. Okay, simple je sebenarnya. Right. So, seterusnya soalan berikutnya nombor 6. Diberi K5, L46, M4N, M20 ialah bucu-bucu bagi sebuah segitiga. Luas segitiga ialah 6 unit. Kuasa 2 patutnya. Cari nilai-nilai N yang mungkin. Okey. Bila dia kata luas segitiga diberi koordinat, kita ada satu rumus iaitu 1/2. Dia macam ni. Luas, tak kisahlah segitiga ke segi empat ke heptagon ke heksagon ke, asalkan poligon yang berada di atas tata kates, maknanya dia ada koordinat, kita boleh pakai rumus ini. Luas sama dengan 1/2 palang mutlaknya tu modulus. Masukkan semua nilai tu. Mula-mula K dulu. 35, lepas tu 4N, lepas tu 20. Awak kena tutup balik dengan 35. Kenapa? Okey, contoh, katakan bermula dengan K kan. K pergi L. L pergi M. Habis kalau tak tutup, dia tak jadi poligon. Faham tak? So, M ni kena pergi K balik untuk menutup. Baru dia jadi poligon. Kalau tidak, nanti tenganga poligon awak tu. Jadi, tak boleh. Kan? Okey, jadi kita tutup. Sama dengan luasnya adalah berapa tu? 6 unit. So, sama dengan 6. Faham? Okey, jadi 2 ni bawa ke sana siap-siap, dia akan jadi darab. So, biar tinggal 1, tak ada apa-apa lah. So, dia akan jadi 35, 4N, 20, 35 balik sama dengan 12. Okey, lepas tu kita jalankan dia punya darab tu. Okey, gerak mana-mana dulu Katakan saya nak gerak macam tu dulu. So, dia akan jadi 5 darab 4, 20. Apa sahaja yang awak dapat Bila awak darab tu, apa sahaja yang awak dapat? Negatif, negatif, positif, positif. So, N darab 2 adalah positif 2N. Kosong darab 3 adalah kosong. Tak perlu letak lah. So, letak kurung. Lepas tu, dia ada satu lagi pendaraban iaitu ke bawah macam ni pula kan. Dia bersilang macam tu kan. So, antara tu kena letak tolak. Okay. So, yang purple tu. 3 darab N. 3N. 4 darab kosong. Kosong. 2 darab 5. 10. Faham? So, letak balik modulus itu sama dengan 12. So, kira dulu dalam tu 20 tambah 2N kembang. Tolak 3N tolak 10. Kembangan macam algebra biasa. Jangan buat tak tahu pula. Okay. So, 20 tolak 10 adalah 10. 2N tolak 3N negatif N. Okay. Alright. So, modulus ni kena buka kan? Kena pergi ke sana. Bila pergi ke sana, dia akan jadi tambah tolak. So, dia akan jadi macam ni. 10 tolak N sama dengan tambah tolak 12. Okey, jadi awak buatlah dua-dua. Pertama, 10 tolak N sama dengan 12. Buat sebelah dia. Barulah kita tak confuse. So, nak cari N bawa sini, 12 bawa sini Jadi, 10 tolak 12, negatif 2 sama dengan N. Okey, lagi satu. Yes, 10 tambah 12, 22 sama dengan N. Selesai. Okey? Senang je, tak susah pun. Okey? Alright. Seterusnya soalan nombor 7. Cari nilai P jika titik-titik 2P8, 3, negatif 3, 13, 6, 4 adalah segaris. Okey. Bila segaris kelas, jangan pening pula. Tak ada masalah pun kat sini sebenarnya. Okey, bila titik tu segaris, saya tanya awak, dia ada luas tak? Tak ada kan? Jadi bila tak ada, awak ambil rumus luas itu awak samakan dengan sifar. So, luas tadi adalah 1/2 susun 2P8, negatif 3, 13, 6, 4. 2P8 balik, samakan dengan sifar. Kenapa? Bila segaris mana dia ada luas? Kan? Okay, itu je. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, dalam koordinat dalam koordinat buat begini. Okay? So, 2 buat sana jadi kosong lah kan. Jadi, apa yang tinggal kat sini adalah 2P dengan 8, negatif 3 dengan 13, 6, 4, 2P8 balik, sama dengan sifar. Okey, lepas tu. Okey, ikutlah awak nak ke bawah dulu ke atas dulu suka hatilah. Okey, katakan kali ni kita ke sini pula. Boleh. Okey, kita pun tulis. 2P darab 13.
26P. Good. Lagi. Negatif 3 darab 4, negatif 12. See, apa saja yang awak dapat awak tulis. 6 darab 8, positif 48. Tutup. And then mesti tolak. Okay. Ke sana pula. Okay. 8 darab 3, negatif 24. Yes. 13 darab 6. 78. Okey, lagi. 4 darab 2P. Plus 8P. Tutup. Okey, settlekan dulu. 26P. Negatif 12 tambah 48. 36. Tambah 36. Okey, tolak. Yang ni settlekan. Negatif 24 tambah 78. 54 tambah 8P. Okey, lagi, kembang lagi. 26P tambah 36. Tolak 54. Tolak. Ni hati-hati ni. Okey, lagi settlekan. 26P tolak 8. Berapa? 18P. 36 tolak 54. Berapa? Negatif 18. Okey, macam ni saya ajar tadi. Pecahkan kurungan tu ke sana. Tambah tolak sifar. Tapi oleh kerana dia sifar, tak payahlah tambah tolak. Faham tak? Logiknya. Jadi 18P tolak 18 sama dengan sifar je lah. 18P sama dengan 18. So P sama dengan 18 bahagi 18. 1. Betul. Okey. So dapatlah P sama dengan 1. Okey. Jadi ingat perkataan segaris tu. Dalam koordinat tau. Bukan dalam benda lain. Okey. Diberi koordinat M dan N masing-masing ialah. Okay, so ni M. Label siap-siap. Kan kita pening. Okay. Cari persamaan lokus bagi titik P dengan keadaan MP sama dengan NP. Tu dia. Okay. Bila dia suruh cari persamaan lokus bagi titik P, maknanya P ni adalah XY. So, P ni adalah XY. Dia bergerak tau. Dia bergerak. Okay, so, okay, kita ikut je benda ni. M kita 3 negatif 2. P kita XY. Sama dengan N kita adalah 41. P kita berapa? Mana P? XY. So, persamaan lokal adalah jarak. Jarak. Rumus jarak apa? Rumus jarak. Punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2 tambah, yes, Y2 tolak Y1 kuasa 2. Terbalik pun tak apa. Y dulu baru X pun tak apa. Tak ada masalah pun. Okay, lepas tu sini mesti tambah. Mesti tambah. Okay. Alright, jadi kita pun buatlah. Simula terus 3 tu je lah senang. 3 tolak X kuasa 2 tambah negatif 2 tolak Y kuasa 2. 4 tolak X kuasa 2 tambah 1 tolak Y kuasa 2. Kan? Okay, lepas tu oleh kerana sini dua-dua ada punca, matikan. Kenapa? Punca ni bawa sana dia jadi kuasa tau kelas. Bila kuasa dia akan mati dengan punca sebelah sana tu. So matilah maknanya. Jadi kalau jumpa, sama juga macam awak jumpa pi sebelah dengan pi sebelah. Contoh 2 pi dengan pi P. Pi ni mati. Kenapa? Tengok ni darab kan, buat sini jadi apa? Bahagi, mati. Nampak tak? So kalau kita jumpa sama sebelah-sebelah tu, matikan je. Okay? Alright. So settle. Okay, jadi kita kembangkan. Macam nak kembangkan, hati-hati. Itu hari tajuk sebelum ni, tajuk yang depan-depan tu saya dah ingatkan kembangan tu. So 3 kuasa 2, 9. Tolak kuasa 2 tambah X kuasa 2. Last sekali jangan lupa apa dia? Tengok simbol ada tolak. Lepas tu nombor 2 darab 3. 6X. Yes. Okay. Buat yang lain pula. Yang sebelah sana pula. Tambah. Negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2. Mesti jadi 4 lah. Negatif kalau kuasa 2 kan jadi positif. Negatif kuasa 2. Positif. Y kuasa 2 adalah Y kuasa 2. Okay. Last kali tu jangan lupa. Simbol dulu. Negatif-negatif jadi positif. Nombor pula. 2 darab 2. 4. Lepas tu Y. Okay. Okay, seterusnya. Okay, belah sana pula. 4 kuasa 2, 16. Tolak kuasa 2, tambah. X kuasa 2. X kuasa 2. Okay, simbol. Ada negatif je. Nombor, 2 darab 8. 2 darab 4. 8. Huruf X. Okay, gerak lagi.
1 kuasa 2, 1. Negatif kuasa 2, positif. Y kuasa 2. Yes. Lagi. Tolak bagus. 2 darab 1, 2Y. Okey. Lepas tu kumpulkanlah. Kumpulkan. Jadi bila kita kumpulkan, mana-mana lah awak nak kumpulkan belah kiri ke kanan suka hati. Okey, katakan saya nak kumpulkan semua benda-benda ni pergi ke sini. Jadi, X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Okey, susun elok. Kat sini adalah tambah Y kuasa 2 Tolak Y kuasa 2. Yes. Ni bawa ke sana. Bawa ke sini. Balik dah tu anak panah. Okey. Lepas tu Y pula. X dulu. Negatif X, 6X, negatif 6X. Belah sana. Bawa betul. Positif 8X. Positif 4Y kat sebelah kiri, belah kanan bawa sini. Positif 2Y. Yes. Negatif bawa sana jadi positif. Lagi. 9 campur 4. Positif 13. Belah sini. 16 tambah 1, 17. Bawa sana jadi negatif 17. So, belah sini semua sama dengan sifar. Kan? Okey. X kuasa 2 tolak X kosong, kosong. Ni. Negatif 6X tambah 8X. 2X. Betul? 4Y campur 2Y. 6Y. Betul? 13 tolak 17. Negatif 4. Okey, so tengok ada tak yang boleh kecilkan? Boleh. Semua boleh bersifir berapa? Boleh bahagi dengan 2. Jadi, bila bahagi 2, sini akan jadi X. 3Y tolak 2. Okey? Jadi, kalau boleh kecilkan, mesti kecilkan. Okey? Inilah persamaan locus. Simple je. So, locus pendek kata dia adalah jarak. Jarak. Okey. So, habis. Jadi, lepas ni, kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan locus, geometri koordinat, luas segitiga atau luas poligon dalam Sata Kates, dalam koordinat tu awak dah tahu dah macam mana nak buat. Okey. So seperti biasa buat nota nombor 1 tadi sehingga nombor 8. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.